dalam 100 hari ataupun 5 komitmen yang setelah saya utarakan yang kita akan laksanakan dalam 100 hari pentadbiran Kerajaan Perpaduan sekiranya dipilih dalam pilihan raya umum negeri yang lepas. Perkara pertama yang saya nak maklumkan ialah berkenaan dengan pengecualian cukai taksiran rumah kos rendah. Bagi meringankan beban kewangan, kerajaan negeri akan mengecualikan cukai taksiran bagi 426,656 buah rumah kos rendah dan rumah kampung di seluruh negeri Selangor untuk tempoh penggal kedua tahun ini, iaitu mulai Julai 2023 sehingga 31 Disember 2023 dengan implikasi kewangan sebanyak 29.415 juta ringgit Malaysia ataupun dengan lebih tepat 29,415,672 ringgit dan 52 sen kepada semua pihak-pihak berkuasa tempatan di negeri Selangor. Bantuan secara bersasar ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan boleh guna bagi golongan yang memerlukan dan mengurangkan kos sara hidup, dan ini adalah pelaksanaan penerusan yang telah kita lakukan pada tahun-tahun sebelum ini. Yang kedua, saya juga menjanjikan insentif pertanian kita Selangor sebagai satu langkah membantu komuniti petani dan pesawah serta memberi insentif supaya kadar pengeluaran pertanian dapat dipertingkatkan. Kerajaan negeri akan memberikan RM1,000 kepada 500 pengusaha dalam bidang tanaman, ternakan, aquaculture dan industri asas tani serta nelayan-nelayan di negeri Selangor. Pemberian ini akan dibuat dalam bentuk tunai sebanyak RM500, manakala baki RM500 atau nilainya akan diberikan dalam input pertanian seperti tanaman, peralatan dan bahan mentah yang akan diserahkan pada 31 Oktober 2023 melalui kerjasama pihak Agro Bank Selangor dan Koperasi Hijrah Warga Hijrah Selangor ataupun Kohijrah, dan ini adalah perkara kedua daripada 5 perkara yang kita janjikan. Perkara ketiga yang akan kita laksanakan daripada 5 tekad ataupun 5 janji sebenarnya untuk 100 hari pertama itu adalah yang ketiga, menginsafi agar kepentingan masjid di dalam masyarakat di dalam negeri Selangor bukan sekadar tempat ibadat tetapi juga sebagai center ataupun pusat pengupayaan ilmu. Kerajaan negeri mengambil inisiatif untuk meningkatkan lawan para pegawai masjid sebagai tanda penghargaan melalui gaji progresif. Bermula 25 Oktober ataupun penggajian Oktober ini, seramai 760 imam akan menerima bayaran bulanan yang ditingkatkan dari RM1,300 ke RM1,500 sebulan yang akan diselaraskan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Yang kedua, allowance bagi 1,900 nazir, bilal dan siak akan ditingkatkan sebanyak RM50 sebulan kepada RM300 untuk nazir, RM340 bagi bilal serta RM290 untuk siak. Secara keseluruhan, pemberian insentif ini merupakan penambahan sebanyak 2.9 juta dan dalam peruntukan secara tahunan sebagai ikhtiar kerajaan negeri dalam menggerakkan syiar Islam. Ini peningkatan yang insya-Allah saya telah maklumkan dan kita telah laksanakan walaupun tidak sepenuhnya mengikut 5 tekad. Mengikut 5 tekad peningkatan sampai 600, 500, 600. Namun paling kurang untuk imam kita telah meningkatkan kepada RM1,500 sebagaimana promis dan janji yang telah kita cuba laksanakan. 3 perkara daripada 5 yang telah saya maklumkan, dan hanya ada 2 perkara lagi yang kita akan laksanakan, dan insya-Allah saya yakin menjelang akhir bulan ataupun awal bulan 11 ataupun akhir bulan 11 kita boleh melaksanakan 2 lagi perkara, iaitu voucher buku, dan yang keduanya program bantuan untuk wanita yang bekerja. Ini sedang diselaraskan dan kita sedang kenal pasti tarikh yang sesuai untuk memulakan program-program yang saya maklumkan sebentar tadi. Selain itu, saya juga ingin memaklumkan bahawa kerajaan negeri telah mendapat taklimat langsung daripada semua jabatan-jabatan yang terlibat untuk persediaan menghadapi monsur timur laut
atau lebih dikenali sebagai musim tengkujuh tahun 2023. Smart Selangor Operation Center akan mengkoordinasi dan membantu pemakluman kepada rakyat menerusi kerjasama dengan Jabatan Meteorologi. Ini adalah keputusan yang pertama yang kita laksanakan, di mana Command Center Jabatan Meteorologi yang berpusat di beberapa tempat akan menyalurkan kepada Command Center kita di peringkat negeri, dan daripada situ kita akan turut menyalurkan berkenaan dengan agakan ataupun andaian kadar turun hujan ataupun kadar turun hujan semasa, kadar paras air dan juga keadaan-keadaan banjir yang berlaku sebagaimana yang ada dalam Command Center Jabatan Meteorologi. Seterusnya, pusat pemindahan sementara bagi kawasan berisiko bencana akan ditambah fasiliti seperti keperluan asas dan bekalan kit makanan. Ini pengalaman daripada 2021. Sebelum ini kita ada pusat setempat untuk menempatkan keperluan-keperluan barangan ini. Kemudian kita telah turunkan di peringkat-peringkat daerah, iaitu di pejabat-pejabat daerah dan tanah. Dan dalam pada masa yang sama kita juga telah mengenal pasti pengkalan-pengkalan hadapan. Apakah ada pengkalan hadapan? Pengkalan hadapan ini adalah kawasan penempatan milik kerajaan negeri ataupun PPS yang boleh kita letakkan sebahagian daripada kit-kit keperluan. Dan jika berlaku sebarang bencana alam seperti banjir yang besar, kita tidak mengambil masa yang lama sebagaimana pengalaman tahun 2021 untuk mengeluarkan ataupun memindahkan dan menghantar bekalan-bekalan barangan seperti keperluan tempat tinggal dan keperluan makanan yang pada masa tersebut telah menjadi dikepung dengan air di kawasan kem induk kita ataupun tempatan kita di tempat penyimpanan induk kita, iaitu di Sungai Buloh. Jadi kita sudah mula mengagih-agihkan khususnya pada akhir tahun ini, awal bulan 11, supaya persediaan lebih rapi dapat disiapkan. Di samping kita juga akan memastikan kemudahan-kemudahan termasuk di pusat-pusat pemindahan sementara dapat diperkemaskan daripada segi bekalan air dan sebagainya untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Justru dalam pada masa yang sama kita juga telah mengarahkan kepada semua pihak berkuasa tempatan, Jabatan Pengairan dan Saliran serta Jabatan Kerja Raya untuk memastikan usaha-usaha pembersihan dan juga penyelenggaraan longkang-longkang dan juga perparitan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin sebelum memasuki awal bulan 11. Jadi proses-proses pembersihan dan juga program-program tempatan banjir dapat kita lengkapkan sebaik mungkin sebelum akhir bulan 11, terutama saliran-saliran di pihak PBT yang mungkin berlaku blok ataupun mungkin berlaku sekatan-sekatan tertentu yang memungkinkan berlaku banjir sebagaimana kejadian-kejadian sebelum ini, khususnya pada musim bulan 10, 11, 12, 1 dan 2, kerana pada musim ini dianggap sebagai musim peralihan monsun timur laut yang biasanya membawa musim tengkujuh dan mungkin boleh menyebabkan insiden banjir di kawasan-kawasan hotspot kita. Dalam pada masa yang sama, kita turut telah memberikan tanggungjawab kepada esko-esko yang terbabit supaya esko-esko ini dapat melihat beberapa aspek dan kawasan-kawasan spesifik supaya ditangani kerana kemungkinan berlakunya sebarang isu-isu yang terperinci dan isu-isu yang detail berkenaan dengan kawasan-kawasan terbabit. Antaranya, Wabi Eng Zihan akan bertanggungjawab di dalam kawasan industri. So selain daripada PBT lihat benda tersebut, Wabi Eng Zihan juga akan memantau kawasan industri, melihat apa sebarang kemungkinan supaya elakkan berlaku isu dan insiden banjir di kawasan-kawasan industri yang mungkin boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar dan kesan ekonomi yang berpanjangan. Yang kedua, YB Tuan Engineer Izam bin Hashim akan melihat secara menyeluruh berkenaan dengan infrastruktur sesuai dengan portfolio beliau supaya isu-isu pemulihan, tempatan banjir dan infrastruktur yang saya sebutkan tadi ini dapat dilaksanakan dengan cepat dan pantas, khususnya di bawah JKR dan Jabatan Pengairan dan Saliran. Tuan Borhan bin Aman Shah akan melihat kepada PPS. Jadi YB Borhan akan melihat semua PPS kita dan memastikan PPS berada dalam keadaan baik dan bersiap sedia untuk menerima jumlah
mangsa-mangsa jika berlaku insiden banjir kalau kadar turun hujan yang tinggi. YB Eng Swee Lim akan melihat dalam isu PBT. Kalau tadi YB Izzam akan lihat GPS dan JKR, di urusan PBT dan pembersihan longkang GPT ini akan dipantau secara terus oleh YB Eng Swee Lim. Datuk Rizam bin Ismail akan menyelaras bencana luar bandar. Dan ini adalah spesifik tugasan beliau dan akan melihat isu-isu di luar bandar. Tuan Muhammad Najwan akan menyelaras bantuan-bantuan untuk di kawasan bandar, kerana beliau merupakan pengurusi bencana negeri. Puan Jamaliah akan melihat daripada aspek kesihatan, terutamanya dalam memastikan sokongan kesihatan dapat disediakan di PPS dan bagaimana persiapan kita terhadap isu kesihatan dalam masalah banjir. Tuan Papa Raidu, kita namakan dia sebagai tugas-tugas khas. Tugas-tugas khas ini adalah berkaitan dengan tugas-tugas ataupun fungsi-fungsi spesifik yang datang ketika bencana, terutamanya kita bencana yang lepas kita arahkan sebagai contoh Wabi Khairuddin untuk menangani keseluruhan kawasan Hulu Langat, khususnya daripada kawasan Desa Nanding sampailah Batu 20 di kawasan atas sana. Itu contoh. Wabi Dato' Eng Teng Changkim satu ketika masa banjir yang lepas bertanggungjawab untuk jaga keseluruhan kawasan Kelang dan bagaimana koordinasi masalah di kawasan Kelang. Ini adalah contoh tugas-tugas khas yang boleh dilaksanakan, tapi buat sementara ini tidak ada tugas-tugas yang tepat, kita harus selesaikan. Yang seterusnya adalah Tuan Dr. Fahmi bin Ngah bertanggungjawab untuk melihat bagaimana sistem pengurusan komunikasi dan juga penyelarasan masjid dan surau dan kesiapsiagaan masjid dan surau. Dan Puan Anfal akan menyelaras dan juga menyelidik isu-isu kebajikan dan juga persediaan bantuan dan sokongan jika diperlukan pada masa-masa hadapan. Kerajaan negeri juga akan bekerjasama sepenuhnya dengan Angkatan Pertahanan Awam, National Disaster Management Agency ataupun NADMA, serta beberapa agensi institusi termasuk Universiti Teknologi Malaysia dan Tohoku University bagi mengurangkan risiko di peringkat lokaliti bagi melibatkan rakyat dan komuniti tempatan. Isu terakhir yang saya sebutkan ini adalah berkaitan dengan kajian yang dilaksanakan oleh JICA dan juga Universiti Teknologi Malaysia dan Tohoku University untuk melihat kemungkinan dan juga prediction of bencana dan disaster yang berlaku di negeri Selangor, khususnya dengan kesan peningkatan paras air dan sebagainya, yang mana laporan awal mereka telah siap dan ini akan dibentangkan kepada stakeholders ataupun pihak-pihak terbabit supaya kesiapsiagaan mereka terutamanya di hotspot tertentu ketika musim bencana dan berdasarkan daripada track record ataupun rekod-rekod lampau ataupun rekod-rekod yang lepas. Ini beberapa perkara, maknanya ada 3 perkara berkenaan dengan 5 perkara yang saya akan laksanakan dalam 100 hari. 3 telah kita muktamadkan dan boleh dilaksanakan seawal bulan 10 ataupun bulan ini, dan 2 lagi kita akan laksanakan pada bulan 11, nanti saya akan umumkan. Dan yang keduanya berkenaan dengan banjir. Dengan banjir, bagaimana kesiapsiagaan kita dengan banjir, dengan persiapan-persiapan kita dan juga kelengkapan kita. Secara asasnya pihak kerajaan negeri berdasarkan daripada pengalaman yang lepas bersiap siaga untuk berdepan dengan jumlah mangsa dalam sekitar 5,000 orang. 5,000 orang, dan saya dah mengarahkan supaya pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan tambahan sekali lagi ganda. Kita bimbang ia akan berlaku bagaimana berlaku pada tahun 2011, ada lambakan ataupun lebihan mangsa-mangsa disebabkan jumlah kawasan yang besar, dan lebihan itu sedang diuruskan oleh pihak JKM dengan kerjasama pihak kerajaan negeri.